Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pagi ni kita akan belajar bab 2, biologi sel dan organisasi sel. Okey, bab ini pun awak dah belajar masa tingkatan 1. Okey, masa tingkatan 1 awak dah belajar. Ini kita ulang semula dan ada benda-benda yang memang lebih kompleks sikit lah. Takkanlah nak belajar yang Form 1 punya tu. Form 1 punya tu dan dia mendalam lagi. Okey, biologi sel dan organisasi sel. Okey, tahukah anda apakah komponen sel tumbuhan dan juga sel haiwan? So, kita akan belajar tentang komponen sel. Apakah proses hidup yang dijalankan oleh organisma unisel? Okey, organisma unisel yang kita belajar pada tajuk ini adalah ameba dan juga paramecium. Okey, apakah hubung kait struktur sel khusus dengan fungsi sel? Dan apakah urutan aras organisasi dalam organisma multisel? Okey. Okey, dalam tajuk 2 ni, kita perlu mengetahui yang pertama adalah struktur dan fungsi sel 2.1, proses organisma unisel, okey, 2.3 proses hidup organisma multisel dan 2.4 aras organisasi. So kita ada 4 subtopik dekat dalam bab 2 ni. Okey, 2.1 struktur dan fungsi sel. Okey, semasa di tingkatan 1 kita dah belajar tentang sel. Apakah itu sel? Sel merupakan unit asas semua benda hidup. Mari kita mengkaji struktur sel haiwan. Okey, yang ini kita terpaksa kita tak boleh buat lah. Sebab ini kita perlu pakai mikroskop. So nanti insyaAllah kalau kita dapat naik ke sekolah semula, nanti kita buat. Ya, jangan sedih-sedih. Okey, menyediakan dan mengkaji slide sel tumbuhan aktiviti 2.1. Okey, ini macam biasa yang kita pernah buat dekat masa Form 1. Okey, kita ambil, kalau tumbuhan kita ambil sel bawang. Okey, bahan sebiji bawang besar, larutan iodin, air suling dan juga kertas turas. Okey, yang kita kena ingat ialah ni. Larutan iodin untuk sel tumbuhan. Okey, larutan metilena biru untuk sel haiwan, sel pipi. Okey, kita ambil sel pipi untuk sel haiwan. Okey, radas, slide kaca, penutup slide kaca, mikroskop cahaya, skalpel, forceps, penitis dan juga jarum tenggek. Okey, prosedur. Dapatkan sehelai daun sisik daripada sebiji bawang. Tanggalkan epidermis lut cahaya dari sebelah dalam daun sisik itu dengan menggunakan skalpel. Letakkan setitis air pada bahagian tengah slide dan letakkan epidermis bawang di dalam air tersebut. Okay, dengan bantuan jarum tenggek, jarum mana jarum tenggek dia? Ni, jarum tenggek. Okay, dengan bantuan jarum tenggek, tutup epidermis bawang dengan penutup slide kaca yang diletak pada sudut 45 darjah kepada slide dan turunkan secara perlahan-lahan. Ini yang B. Okey, slide sementara spesimen ini disebut lekapan basah. Okey, apabila kita buat slide yang macam ni, ini kita namakan sebagai lekapan basah. Dia tak kekal. Okey, ini adalah slide yang sementara. Habis eksperimen kita buang. Bukan buang lah, kita buang spesimen tu. Okey, slide kaca tu kita basuh. Boleh guna semula. Penutup kaca, buang. Okey, pastikan tiada gelembung udara terperangkap di dalam lekapan basah. Ni ada di slide 3. Okey, pastikan tiada. So, sebab tu kita kena turunkan slow-slow. Jadi, kita tak nak ada gelembung udara terperangkap. Okey, dan pastikan juga daun tidak berlipat. Sel tersebut tidak berlipat. Sebab kalau dia dah berlipat, dia akan, kita tak boleh nak tengok dia punya bentuk sel. Okey, titiskan setitis larutan iodin di satu sisi penutup slide kaca. Letak kertas turas di hujung penutup kaca yang bertentangan. Okey, macam ni. Yang ni, supaya Okey, supaya iodin tu dia akan kertas yang dekat hujung sekali ni dia akan meresap dekat bahagian. So dia akan lalu cantik aja. So teknik ini kita namakan sebagai teknik pengairan. Okey. So dua benda yang baru awak jumpa, lekapan basah.
Lekapan basah adalah slide sementara spesimen tersebut. Okey, teknik pengairan macam mana? Teknik pengairan kita titiskan, lepas tu contoh yang kita bagi ni adalah iodin lah. Okey, titiskan iodin di sebelah kiri. Kertas turas letakkan di bahagian kanan. Okey, hujung tu, dan kertas turas tu akan menyerap dan menarik. Dia akan tarik slow-slow. Okey. So, ini adalah untuk memastikan semua spesimen tu telah diwarnakan dengan iodin. Okey, perhatian, gelembung udara yang terperangkap di bawah penutup slide kaca boleh dikeluarkan dengan mengetuknya dengan bahagian hujung pensel perlahan-lahan. Janganlah kau ketuk kuat-kuat. Ketuk kuat-kuat nanti kan pecah. Okey, nombor 6. Gunakan sehelai kertas turas untuk menyerap larutan iodin dan air yang berlebihan. Perhatikan slide menerusi eksperimen mikroskop cahaya dengan kanta objektif kuasa rendah. Okey, mula-mula kuasa rendah dulu. Okey, kuasa yang paling rendah adalah 40. 40 kali. Macam mana dapat 40 kali? Pembesaran 4 kali dekat bawah, 10 dekat mata, kanta mata. Okey, kanta objektif 4, kanta mata automatik adalah 10. So, 10 darab 4, kita dapat 40. Kalau kanta objektif tu 10, so 10 darab 10, kita dapat 100. Pembesaran 100 kali. Okey, lukis struktur sel epidermis yang dapat diperhatikan dengan labelkan dengan lengkap rekod kuasa pembesaran. Okey, yang ini kita akan buat sebaik sahaja nanti kita naik sekolah. Okey, sel haiwan juga sama, tapi kita gunakan larutan metilena biru dan kita gunakan sel haiwannya adalah sel pipi. Okey, caranya kita ambil satu pencongkel gigi, kita bahagian yang tumpul tu, okay, kita goreskan dekat bahagian dalam mulut dan pindahkan kikisan tersebut ke atas kertas, ke atas slide kaca. Okey, ratakan dan warnakan dengan larutan metilena biru. Ingat, tumbuhan kita gunakan iodin, haiwan kita gunakan larutan metilena biru. Okey, sama juga nanti kita akan rekodkan, kita akan observe dekat dalam dekat bawah mikroskop. Okey, kita tengok pula kepada komponen dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Komponen-komponen ini kita takkan dapat tengok, okey, mitokondria, sentriol semua ni kita tak dapat tengok melalui mikroskop cahaya. Kita hanya akan dapat tengok melalui mikroskop elektron. Okay, mikroskop elektron tak ada kat sekolah. Sorry tak ada sebab ia terlalu mahal. Okey, kita tengok yang ini. Saya kecilkan sikit. Ini adalah sel haiwan. Okey, sel haiwan first kali kita akan nampak dia tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bulat, lonjong lah apa semua, dia tak ada bentuk yang tetap. Kerana apa dia tak ada bentuk yang tetap? Sebab sel haiwan tidak mempunyai dinding sel. Itu adalah sebab utama kenapa sel haiwan tidak tetap. Kalau ada soalan, tanya mengapa sel haiwan mempunyai bentuk yang tidak tetap. Kerana sel haiwan tidak mempunyai dinding sel. Itu jawapan. Okey, kita tengok apa yang ada dekat dalam sel haiwan. Okey, first kali kita ambil daripada tengah lah. Tengah sekali ada nukleus. Okey, nukleus. Dalam nukleus ada nukleolus. Okey, ni. Nukleus kita boleh nampak melalui mikroskop cahaya. Dia ada satu bulat. Okey, bulat yang gelap dekat tengah-tengah. Okey, kemudian ada lysosom. Lysosom, nanti kita tengok lysosom apa fungsi dia. Dan celah-celah ini adalah cytoplasma. Dia komponen sel. Okey, celah-celah ni adalah cytoplasma. Mitokondria kat mana? Sini. Okey, mitokondria. Mitokondria kita dapat detect dia melalui dia lonjong dan dalam dia ada struktur berlipat-lipat.
Okey, seterusnya adalah centriole. Ini centriole. Centriole adalah satu silinder yang terletak bersama. So, di silinder macam kena ikat. Tu centriole. Okey, nanti kita tengok centriole tu buat apa. Okey, jasad Golgi. Jasad Golgi kat sini. Dia berlapik. Dia lah macam daging burger daging dia, salad, dia berlapik-lapik macam tu. Okey. Lepas tu ada ribosom. Membran plasma. Of course lah kita tahulah. Sini membran plasma dekat sini ni. Okay, jalinan endoplasma. Licin dekat sini. Jalinan endoplasma kasar. Awak kena tengok dia betul-betul berada di bahagian berdekatan dengan nukleus. Okay. Dan kasar. Apa beza kasar dengan licin? Kasar dia ada ribosom terlekat dekat permukaan jalinan endoplasma kasar. Kalau jalinan endoplasma licin, tak ada ribosom. Okey, saya ulang. Jalinan endoplasma kasar, kenapa kita panggil dia jalinan endoplasma kasar? Kerana dekat permukaan jalinan endoplasma kasar ni ada attach dengan ribosom. Sebab tu dia berbiji-biji. Kasar. Jalinan endoplasma licin, dia tak ada ribosom. Dan apabila dia dah nama je jalinan endoplasma kasar, dia dah buat fungsi lain. Dia buat kerja lain. Jalinan endoplasma licin, dia buat kerja lain. Okey? Itu adalah sel haiwan. Okey, kita pergi dulu kepada struktur sel tumbuhan. Tengok sel tumbuhan. Okey, sel tumbuhan, beza dia. Kita tengok beza. Yang lain semua sama. Dia ada nukleus, nukleolus ada, jalinan endoplasma ada. Dua-dua ada. Haiwan tumbuhan ada. Jasad Golgi ada. Membran plasma ada. Mitokondria ada. Cytoplasma ada. Kloroplast tak ada. Okey, vakuol, membran nukleus. Okey, semua yang saya tandakan tik ini, haiwan ada, tumbuhan ada. Dua-dua sel ada. Jadi, bila dua-dua sel ada ni, awak boleh jadikan ia sebagai satu persamaan. Okey, ingat. Kalau dua-dua ada, kita boleh jadikan poin itu sebagai persamaan. Kalau tak ada, okey, kita tengok apa yang sel haiwan tak ada, sel tumbuhan ada. Okey, yang pertama, sel tumbuhan ada vakuol. Sel haiwan tiada vakuol. Yang kedua, sel tumbuhan ada kloroplast. Sel haiwan tiada kloroplast. Dan yang ketiga, obviously, dinding sel yang menjadikan sel haiwan itu, sel tumbuhan itu tetap bentuknya adalah dinding sel. So, tiga ini adalah sel tumbuhan ada, sel haiwan tak ada. Okey, cikgu, apa yang sel haiwan ada tapi sel tumbuhan tak ada? Okey. Ni awak tengok ini. Okey, dia tak ada sel haiwan ada centriole tapi sel tumbuhan tak ada centriole. Yang lain semua ada. Saya rasa macam deja vu. Saya pernah buat ke benda ni? Saya rasa macam deja vu. Sebab saya macam terkedu sekejap. Rasa macam, benda kita melalui fasa yang sama. Kita melalui... Pernah tak terjadi deja vu? Aku rasa macam aku pernah buat benda ni sebelum ni. Okay. So, saya berhenti sebab video saya dah 14 minit. Saya maksimum boleh 15 minit je. Okay, saya akan buat video seterusnya. Kita akan go through fungsi setiap komponen sel tersebut. Okay, saya berhenti setakat ni. Kita sambung ke bahagian 2. Okay.